Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Anak Isteri Pengira Anak Sarah binti Pengira Haji Saleh Abdul Rahman petang tadi berkenan berangkat ke Majlis Penyampaian Sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama Darjah 6 tahun 1441 Hijrah 2020 Masihi bagi Sekolah Ugama Antarabangsa Brunei ISB. Seramai 31 orang murid Sekolah Ugama Antarabangsa Brunei ISB menerima sijil. Antara yang menerima sijil, Paduka Anagda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Majlis diteruskan dengan bacaan surah Al-Fatihah, doa selamat dan doa peliharakan Sultan. Masa untuk memastikan murid-murid sijil. Dalam ucapan Dayang Haja Intan Khairani binti Bin Siraja Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Yahya, Guru Besar Sekolah Ugama ISB antara lain berharap agar para murid yang akan menduduki peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama Darjah 6 pada tahun ini akan berjaya dan lulus dengan keputusan yang baik. Tambahan. Juga tidak lupa diucapkan ribuan terima kasih dan semoga habis syukur semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan kesihatan dan diperluaskan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengucapkan ribuan Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim berkenan menerima sijil dan hadiah yang disembahkan oleh Guru Besar Sekolah Ugama ISB. Majlis merupakan tanda penghargaan daripada sekolah khususnya kepada murid-murid yang telah mendapat kecemerlangan dan telah lulus dalam peperiksaan. Majlis diadakan di Dewan Teater ISB. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam masih kekal 266 kes. Sementara itu, 8 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 125 kes. 569 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 21,437 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 597 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 144,630 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memelumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 8 Julai 2021 seramai 4,134 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 90,500 orang, iaitu 20.0%, manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 17,267 orang, iaitu 3.8%, dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 15,166 orang. Sepanjang lebih 5 dekad pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, rakyat dan penduduk negara ini dapat menikmati keamanan, kedamaian dan kemakmuran. Sesungguhnya nikmat keimanan, kedamaian dan kemakmuran yang kita nikmati selama ini adalah berkat
dari kepimpinan raja kita yang bijaksana yang sentiasa menitik beratkan ajaran agama Islam. Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk mentaati dan mensyukuri kepimpinan raja. Dalam khutbah, khatib juga menyentuh kepimpinan ke bawah duli yang maha mulia tidak pernah membelakangkan agama dalam apa sekalipun, malahan baginda sentiasa berusaha dengan gigih untuk menjadikan bumi Darussalam ini sebagai sebuah negara zikir, iaitu negara yang sentiasa mengingati dan mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua tindak tanduk yang diambil, sentiasa menyebut dan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap bidang kehidupan. Sebagai rakyat dan penduduk yang bernaung di bumi Darussalam ini, maka adalah menjadi tanggungjawab kita untuk sentiasa taat dan patuh kepada raja dan pemimpin kita. Sesungguhnya, mentaati dan mematuhi pemimpin itu adalah sebahagian dari ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa serta tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Perlu diketahui bahawa taat dan patuh kepada pemimpin itu mempunyai pengertian yang amat luas. Ia bukan sahaja terhad kepada mematuhi segala perintah dan arahan yang diberikan secara lisan, bahkan ketaatan yang dimaksudkan juga adalah meliputi dalam mentaati dan mematuhi serta melaksanakan segala peraturan-peraturan, dasar-dasar dan undang-undang negara. Bengkel dan peraduan adaptasi novel ke skrip drama pentas antara yang diadakan sempena sambutan Bulan Bahasa 2021. Perincian mengenainya menyusul seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Majlis Perundingan Kampung MPK Tengku Katok dan Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara pagi tadi mengadakan Majlis Penanaman dan Penyerahan Pokok Kasturi. Majlis bersempena sambutan Hari Pengakap Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam itu diadakan di Jalan Tunku. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa kesyukuran diikuti dengan penyerahan Messenger of Peace Scarf oleh Haji Awang Badar bin Ali, Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Brunei Darussalam, kepada Awang Haji Ismail bin Haji Rajab, Pemangku Ketua Kampung Tungku Katok dan beberapa ahli pengakap. Majlis diteruskan dengan penyerahan 320 anak pokok kasturi untuk ditanam di tapak yang disediakan. Dewan Bahasa dan Pustaka mempelawa orang ramai khususnya warga negara dan penduduk tetap di negara ini untuk menyertai bengkel dan peraduan adaptasi novel ke skrip drama pentas sempena sambutan Bulan Bahasa 2021. Pegawai Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka selaku setiausaha bengkel dan peraduan adaptasi novel ke skrip drama pentas dan sayembara penulisan novelet berkata, bengkel adaptasi novel ke skrip drama pentas akan diadakan pada 26 hingga 29 Julai 2021 di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Sementara peraduan adaptasi novel ke skrip drama pentas telah dibukakan sejak 30 Jun lalu untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Fokus utama bengkel ini ialah menggunakan satu karya atau novel terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk diadaptasi sebagai bahan praktikal. Mengenai peraduan adaptasi novel ke skrip drama pentas, antara objektif utama peraduan adaptasi novel ke skrip drama pentas ini diadakan ialah bagi memahami pemikiran pengarang menerusi pementasan drama, dan yang kedua ialah agar peserta membaca buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Manakala tarikh tutup penyertaan bagi peraduan sayembara penulisan novelet dilanjutkan sehingga 30 Disember tahun ini. Maklumat lanjut mengenai program dan kegiatan yang akan diadakan sempena Bulan Bahasa 2021, layari www.dbp.gov.bn.
Anugerah Produk Kreatif Inovatif dan Pemajuan Teknologi Cipta Duli Pegirian Muda Mahkota yang diadakan baru-baru ini memberi dorongan kepada 2 pelajar tahun 9 Sekolah Menengah Lambak Kiri untuk menghasilkan ciptaan dan inovasi yang berkualiti tinggi. Mengetengahkan idea Gen Z Smart Trash Bin atau tong sampah pintar Gen Z pada pertandingan tersebut, para pelajar berkenaan berharap idea tersebut dapat membantu mewujudkan persekitaran yang sihat dan bersih serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di negara ini. Projek Gen Z Smart Trash Bin diketengahkan oleh Awangku Muhammad Ali Salihin bin Pengiran Muhammad Ali Rizwan dan Awang Muhammad Morsidi bin Mahadi. Antara manfaat projek tersebut termasuk membantu syarikat Kitar Semula dan perbelanjaan pengurusan menggunakan tong sampah pintar. We hope that we could achieve our national goal, which is, first, to reduce waste, second, to increase recycling rates, third, to reduce the consumption of the landfill area. Memenangi tempat kedua bagi kategori Smart Junior Competition pada Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2021 mendorong pelajar-pelajar ini untuk menyertai pertandingan-pertandingan reka cipta dan inovasi dalam bidang sains dan teknologi pada masa hadapan. We want to be one of the young inventor and entrepreneur running a recycling company. Our future plan is to develop our product into a real product with help from an expert. Liga Futsal sempena sambutan Jubli Emas Jabatan Perkhidmatan Awam berakhir petang tadi dengan majlis penutupan dan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Juara ialah pasukan Futsal Panglima. Majlis berlangsung di Dewan Gerak Badan Bolkiah Camp. Penyampaian hadiah dan piala disampaikan oleh Dr. Nur Farizal bin Othman, pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Perlawanan diadakan selama 3 hari disertai oleh 7 pasukan. Projek Ikan Pusu PIP raih kemenangan kedua mereka setelah menang 2-0 ke atas Setia Perdana dalam aksi saingan kumpulan A pagi tadi di balapan dan padang Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah Berakas. PIP berjersi merah membuka tirai jaringan mereka pada separuh masa pertama minit ke-16 menerusi Muhammad Akil Haji Samari. Bersambung babak kedua pada minit ke-66, PIP dihadiahkan sekan penalti yang disudahi dengan baik oleh Muhammad Yafiq Syazwan Haji Muhammad Yasin untuk gol kedua PIP. Meskipun PIP banyak mempunyai peluang untuk menambah jaringan mereka, namun peluang-peluang tersebut gagal disudahi oleh jentera serangan mereka sekaligus kedudukan 2-0 itu berlarutan sehingga ke whistle penamat. Keputusan lain, Bang Dalam FC terus menerajui kumpulan A setelah menang tipis 1-0 ke atas Pancur Murai FC.